Inilah kisah Ahmad Samirin. Nama Ahmad Samirin pernah menggemparkan satu Malaysia pada era 90-an disebabkan Samirin ni dia join satu rancangan televisyen terbitan RTM. RTM menerbitkan Kuis More Jutaria. Jutaria macam pernah dengar korang? Yes, Jutaria adalah permainan yang kita main untuk mengisi masa lapang. Kalau korang masih ingat permainan Jutaria kan? Permainan Jutaria yang kertas tu, yang kita macam beli hartanah, jual hartanah, lepas tu pegang duit ala-ala orang kaya tu kan. Ala-ala orang kaya kan. Permainan itulah diorang bawa kat rancangan televisyen dan hadiah yang ditawarkan adalah hampir 1 juta ringgit Malaysia. Gila betul hadiah dia korang. Dan penaja adalah More. Sebab tu ada nama Kuis More Jutaria. More adalah penaja untuk rancangan tersebut. Okey, More adalah syarikat rokok tembakau itu, rokok More. Pemilik dia adalah RJ Renon dan dikatakan rokok More telah dihentikan operasi sejak tahun 2000 dan korang boleh bayangkan pada masa era 90-an pada masa tu kan. Okey, bila diorang tawarkan hadiah hampir 1 juta ringgit. Okey, dikatakan rancangan tu mendapat liputan sangat-sangat meluas daripada media akhbar, televisyen, radio maupun perhatian rakyat Malaysia. Pada masa tu ramai orang nak join korang. Yelah, nak cuba nasikan. Mana tahu boleh menjadi jutawan, tak pun yelah dapat 500,000 ke 20,000 pun dah okey korang. Termasuklah Samirin guys. Samirin dikatakan pada masa tu baru berusia 23 tahun. Sangat-sangat muda korang. 23 tahun dia berasal daripada pusat Bandar Jengka Pahang dan dikatakan pada masa tu Samirin tu memiliki sebuah kedai basikal. Itulah Samirin guys. Dia pun join lah juga itulah Kuis More Jutaria terbitan RTM tu kan. Cuba nasib kan. Akhirnya masuklah pusingan akhir dan dikatakan pada masa tu Samirin tu berjaya korang dan membawa pulang wang tunai hampir 1 juta ringgit. So pada masa tu kecoh lah Malaysia korang. Dan sebenarnya korang syarikat More ataupun penaja tu diorang tawarkan sebuah kereta Ferrari model 328 GTS. Tetapi Samirin tu menolaknya disebabkan alasan pertama dia tak boleh memandu pada masa tu. Yang kedua dia rasa kalau dia bawa balik kereta Ferrari tu kan macam tak berapa ngamnya dekat dekat Jengka tu kan. Jengka kan macam kalau dia bawa balik tu macam tak berapa sesuai. Mungkin struktur jalan ke ataupun yelah tak sesuai lah kat kawasan-kawasan kampung kan. Macam tu lah dia fikir guys macam tak sesuai lah kan. Jadi dia minta ditukarkan kepada kereta Ferrari tu. Kereta Ferrari tu nilai dia hampir 1 juta ringgit. Jadi dia minta ditukarkan kepada wang tunai cash. Jadi diorang pun tukarlah. Kereta Ferrari hampir 1 juta ditukarkan kepada wang tunai 1 juta ringgit. Tapi nanti diorang lupa korang. Sebelum Samirin tu bawa pulang 1 juta ringgit tu kan, dia juga ada memenangi beberapa pusingan dalam Kuis More Jutaria, iaitu pada pusingan ke-6 dia bawa pulang RM6,000. Pada pusingan ke-14 dia membawa pulang bot Payliner. Bot Payliner adalah bot mewah lah dan dia menjual pada harga RM25,000. So pada masa tu guys korang bayangkan umur 23 tahun membawa pulang wang tunai hampir 1 juta ringgit. So masa tu memang kecoh lah korang. Memang kecoh gila. So nama Ahmad Samirin boleh katakan semua akhbar keluaran. Samirin jutawan segera, Samirin kan. So pada masa tu guys kehidupan Samirin telah bertukar kepada 360 darjah. Orang kata macam semua tertumpu kepada dia. Semua nak tahu kehidupan dia setelah menjadi jutawan segera. Yelah dia pun muda kan. Waktu tu mungkin anak-anak dahaga pun kita kejar dia kan. Dan pada masa tu orang tengah kecoh nak tahu kehidupan dengan dia kan. Semua orang macam nak tahu apa yang berlaku pada dia. Tiba-tiba dikatakan Samirin tu menghilangkan diri dan kedai yang dia miliki tu, kedai basikal tu kan, dia beri kepada adik dia. So lepas tu guys orang dah tak tahu apa yang berlaku kepada Samirin tu, apa yang terjadi kepada dia kan, hidup ke apa kan. Sebab dia hilang tiba-tiba kan. Sehinggalah setelah 30 tahun masa berlalu, akhirnya guys 22 November 2016 ada satu wawancara ni bersama Harian Metro dan Samirin tu pun datang dan jawab semua persoalan rakyat Malaysia ke mana dia menghilangkan diri. Sebenarnya korang sebenarnya setelah dia dinobatkan sebagai pemenang dalam Kuis More Jutaria dan sekaligus membawa pulang wang tunai 1 juta ringgit tu, kehidupan dia bertukar 360 darjah. Orang mula mengenali dia, orang mula merapati dan nak tahu kisah kehidupan dia. Dan pada masa itulah korang ada satu kisah hitam dalam kehidupan dia di mana korang dia ditipu dalam bentuk pelaburan perniagaan, dipergunakan, diancam guys dan pada masa itu dia rasa kehidupan ataupun nyawa dia tak selamat. Dia takut nak keluar kan, takut nak berhadapan dengan semua orang kan, sebab orang rapat dia sebab kan duit 1 juta tu. Dan pada masa itulah korang dia terfikirkan keluarga dia.
nyawa ibu, ayah, adik-beradik dia kan. Kalau apa-apa terjadi pada diorang, dia tak boleh maafkan diri dia. Dan dia telah membuat keputusan drastik disebabkan keselamatan keluarga dia. Dia menghilangkan diri, tapi sebelum tu kedai basikal yang dia ada tu kan, kedai basikal dia tu diberi kepada adik dia. Dan selepas tu dikatakan dia menghilangkan diri sehinggalah keluarlah artikel jutawan senyap. Dan sekarang apa yang berlaku pada Samirin tu, dia kata setelah 30 tahun masa berlalu, dia hidup secara tenang. Orang dah tak tahu, dah tak ambil dah kisah dia, sebab orang mungkin dah lupa dah kisah Samirin kan, kisah Samirin jutawan segera tu. Dan dia hidup secara tenang. Dan dikatakan juga Samirin tu dia buka satu kedai elektrik di pusat bandar Jengke. Dan lebihan duit 1 juta tu kan, apa yang dia buat, okay? Pertama, dia beri sedekah. Kedua, dia besarkan perniagaan dia tu. Dan ketiga, dia melabur dalam amanah saham Bumi Putra. Dan seterusnya, dia beli CJ simpanan premium. So itulah duit lebihan yang dia dapat tu, dia buat benda tu. Dan the moral of the story, apa yang boleh Hana simpulkan tentang kisah jutawan segera ni korang? Kadang-kadang korang, daripada kita, yalah korang boleh bayangkan, daripada kita orang biasa-biasa kan, sekelip mata bertukar sebagai seorang jutawan sekelip mata. Dan lebih dahsyat ke? Dan lebih dahsyat ke? Tiba-tiba korang dikenali satu dunia, mendapat liputan yang sangat-sangat meluas. Dan semestinya korang, orang yang datang pada kita tu, kita tahu niat diorang macam mana. Mungkin ada niat baik ataupun ada niat jahat, guys. Dan apa yang Samirin tu buat dengan orang kata menghilangkan diri adalah pilihan yang bijak bagi Hana, korang, sebab keselamatan keluarga dia. Jangan disebabkan 1 juta ringgit tu, guys, nyawa ahli keluarga kita terancam. Sebab bagi Hana, korang, kadang-kadang duit ni korang boleh menyebabkan orang tu bermusuh, bergaduh, berbunuh, guys. Berbunuh dan macam-macam benda-benda yang korang tak boleh fikir lah manusia yang boleh buat. Bak kata pepatah, korang, bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Itulah manusia, korang. So apa pun, thank you so much for watching. Jangan lupa tolong Hana like and subscribe. Thank you.